Selamat petang saudara-saudari dalam Yesus Kristus. 弟兄姐妹，大家晚上好。 How? 好。 Bagus. Puji Tuhan. Kita dapat bersama-sama sekali lagi di sini pada malam hari ini. 我们感谢神呢，今天晚上我们能够一起的来敬拜我们的神。 Dan kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan telah memberikan kita kesempatan untuk mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. 我们要向神感恩呢，因为神给我们能够有这个的机会来听神的话语。 Saya memperhatikan Anda menyanyi dan lagu-lagu untuk memuji Tuhan. Memang saya tidak boleh berbahasa Cina, tapi 3 daripada lagu yang Anda nyanyi adalah daripada bahasa Malaysia. Jadi saya boleh ikut dalam bahasa Malaysia. 我有注意弟兄姐妹今天晚上你们一起的来参与这个的敬拜赞美呢，我也发现呢，虽然我不会中文但是我就在3首的这首的诗歌里面，也是有它的其他国语版本，我可以一起唱的。 Ada satu lagu yang saya tidak ada dalam bahasa Malaysia waktu Elis memimpin lagu Holy 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 itu membuat kesan yang besar kepada kita secara pribadi. 我当然有一首的诗歌呢，就是只有英文版本的，就是我们刚才唱的第3首的诗歌里面呢，也是给我一个很大的触动。 Sebagai penyembah kepada Tuhan, walaupun kita tidak mengerti bahasa itu, dalam roh kita dapat rasakan kehadiran Tuhan. 作为一位的敬拜者呢，虽然我有一些的语言我们无法熟悉，但是我们还是可以在灵里面一起的。 Sebab itu setiap kali saya hadir di kebaktian Mandarin atau Hakka atau Filipino yang bahasa yang saya tidak mengerti, saya selalu hadir dengan roh yang benar di hadapan Tuhan untuk menikmati hadirat Tuhan. 虽然我很常在我们的华崇还有课语分享呢，虽然我不会那个的语言，但是我很常呢就是带着心灵与城市，大家一起的在心灵里面合一的敬拜神。 Di dalam hadirat Tuhan kita mesti ada rasa yang boleh masuk lebih dalam daripada sekadar apa yang dapat kita lihat. 在神的同在里面呢，我们必须要进到更深处里面呢，来去到与神同在。 Sebab manusia dicipta dengan tubuh, jiwa dan roh. 因为人呢是被这个的灵与魂创造的。 Jadi kita tidak hanya menyembah Tuhan dengan tubuh kita yang kelihatan, tapi juga dengan jiwa yang kita boleh rasa dan roh yang kita boleh masuk bersekutu dengan Tuhan. 我们不单只是要用我们的肉体，就是外在来敬拜神，我们也是要用心灵来敬拜我们的神，好让我们能够在灵里面与主合一。 Hanya apabila roh kita disentuh oleh roh Tuhan, maka transformation akan terjadi. 因为只有我们的灵被圣灵触摸呢，那个的生命的翻转就会发生。 Dan sebab itulah kita mau meneruskan siri khotbah kita mengenai gereja transformational, siri yang keempat pada malam hari ini. 因着如此呢，今天晚上我们要来到这个蜕变教会的第4个星期呢，应恩典称义。 Minggu yang pertama kita telah mendengar mengenai Injil yang mengubahkan. 第一呢，我们就在第1个星期呢，我们就听到这个福音带来的转变。 Minggu kedua bercakap mengenai keperluan terbesar manusia. 第2个星期呢，我们就讲到人类最大的那个的需要。 Dan baru minggu lalu kita berbicara mengenai agama tidak menyelamatkan. 在3个星期呢，我们有讲到呢，这个宗教不能够施以拯救。 Saya berkata dengan staf bahwa ada 2 minggu yang kita berbicara daripada firman Tuhan tentang sesuatu yang agak gelap dan sangat ganas. 我有在我的同工团里面呢来让他们注意呢，过去2个星期里面有2个星期是我们人生看起来会比较忧郁的一个的经文。 Tapi malam hari ini kita memulakan sesuatu yang lebih cerah sedikit, yaitu dibenarkan karena karunia. 那个是因为人性的堕落。那今天晚上呢，我们要来看一个更加让我们喜乐的，就是在第3章里面。 Ini adalah satu gambaran mengenai seseorang yang didapati bersalah di mahkamah. 这个一个的图片呢，就讲到一个人呢，在这个的法庭里面呢，被判有罪。 Gambarannya adalah mengenai seorang yang telah didapati bersalah dan harus dihukum, tapi dibebaskan karena anugerah dan kebaikan Tuhan. 我们想象这个人在法庭里面被定罪有罪的，然后过不久呢，他就被释放，因为那个的恩典在当中。 Sebab itu tajuknya mengatakan dibenarkan karena karunia atau justify
by grace. 因此呢，我们的主题呢就是因恩典称义。 Dibenarkan karena karunia bermaksud Allah mengampuni dosa-dosa Anda dan mengisytiharkan Anda tidak bersalah. 因恩典称义呢，那个意思就是上帝赦免我们的罪，并宣告我们是无罪的。 Bukan karena sebarang perkara baik yang Anda lakukan, tetapi sebagai anugerah percuma melalui Yesus Kristus. 这不是因为我们做了任何的好事，而是通过耶稣基督所赐的免费的礼物，就是恩典。 Seorang yang pasti dihukum dan sudah bersalah, tetapi disiarkan benar dan tidak bersalah karena kebaikan anugerah Tuhan. 一个人当他被判有罪的时候呢，他应该要接受这个的惩罚，但是因着耶稣神的恩典呢，透过耶稣基督，我们就得到赦免无罪了。 Sebab itu ada seorang staf di All Saints Cathedral beberapa puluh tahun lalu ditanya oleh orang, bolehkah orang berdosa masuk surga? Dia kata. 在10多年前呢，当时候我们的前任的同工呢，就有被问到，如果我犯罪，我可以进天堂吗？ Dan orang kawan ini mengatakan boleh orang berdosa masuk surga. 这个的前任同工呢，他讲没有问题，你罪人也是可以进天堂。 Dan kawan itu terkejut juga yang bertanya itu karena sama seperti kita terkejut macam mana orang berdosa boleh masuk surga. 那个问的人呢，他就很好奇，很惊讶，如同我们一样，听了为什么这个罪人可以进天堂？ Soalan yang sama, penyataan yang sama juga dilakukan pada malam hari ini. Bolehkah orang yang bersalah, bolehkah orang yang berdosa masuk surga? 弟兄姐妹这个的问题呢，同样在今天也是会发生的。一个的有罪的人，他可以进天堂吗？ Jawabannya boleh, tapi kita harus melihat 3 perkara pada malam hari ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. 当然答案是可以的。但是今天晚上呢，我们要来看3点，从神的话语里面，我们来看如何的得着这个进天堂的这个票。 Kalau orang berdosa pasti akan dihukum, tapi kenapa dia boleh masuk surga? Sebab 3 perkara pada malam hari ini. 那个的人当他犯罪的时候呢，当然也是会受到一些的惩罚。但是怎么样的在这3点里面告诉我们，有罪的人可以进天堂？ Yang pertama adalah pembenaran Allah. 第一呢，就是上帝的义。 Di dalam Roma pasal 3 ayat 21 dan 24 berbicara mengenai pembenaran Allah, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, pembenaran Allah telah dinyatakan. Hukum Taurat dan para nabi telah memberikan kesaksian tentang hal itu. Ayat 22, pembenaran Allah hanya melalui iman kepada Yesus Kristus bagi semua yang percaya. Hal ini berlaku kepada semua orang tanpa membezakan siapapun. 在罗马书3章21、22节这里说到，但如今上帝的义在律法以外已经显明出来，有律法和先知为证，就是上帝的义因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别。 Minggu lalu kita berbicara mengenai bagaimana hukum Taurat dipakai supaya mungkin dengan mengikuti hukum Taurat orang akan dibebaskan dan dibenarkan. 我们上个星期呢是有讲到就是当人根据这个律法来行我们以为根据律法来行，我们就能够得到释放。 Tetapi kita tahu jelas minggu lalu bahwa memang mengikuti hukum Taurat tidak akan menjamin orang untuk masuk ke surga. 当然我们也是有被提醒了，如果根据律法的来行的话呢，我们无法得到这个的救恩。 Karena tidak satu pun kebaikan kita yang kita lakukan boleh membawa kita dibebaskan daripada dosa-dosa kita. 因为我们人是有这个的罪的，我们无法透过我们的行为来得到这个罪被赦免。 Tapi kita dibenarkan oleh karena kebaikan Tuhan dan perbuatan Tuhan di atas kayu salib. 我们被赦免是因为神的义然后他透过耶稣基督在十字架上为我们成就的一切。 Ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa sebagaimana dalam ayat 23, maka tidak ada sesuatu yang boleh menghalang dia daripada dihukum. 当23节里面告诉我们呢，因为世人都犯了罪，意思就是说，我们没有办法，我们每个人都会面对这个的审判。 Karena semua manusia telah berdosa dan tidak dapat mencapai kemuliaan Allah. Ayat 23. 23节，因为世人都犯了罪，亏欠了上帝的荣耀。
Namun demikian dengan kasih karunia Allah yang dikurniakannya dengan rela, manusia dapat diperbenar melalui penebusan yang terdapat dalam Kristus Yesus. 24节，如今却蒙上帝的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义。 Saya tidak tahu mengenai adat Cina, tapi di dalam kebudayaan saya, apabila seorang itu bersalah, orang percaya bahwa roh-roh di udara marah kepada orang itu dan dia akan kena hukuman. Ya, the spirits in the air. 我不晓得华人的文化，那我的文化里面呢，我的文化里面的人相信呢，如果那个人做错了，那个在天上的灵啊，会来责备他，来去到惩罚他。 Kadang-kadang dia dihukum kena dan sakit dan ada juga yang meninggal, ada juga yang menghadapi berbagai masalah kerana itu adalah hukuman daripada roh-roh jahat di udara. 怎么样惩罚或者是骂他呢？可能透过一些的病痛啊，或者是有亲人离世啊，或者是做任何生意的时候是没有很顺利等等。 Menurut kepercayaan kami, seorang yang kena hukum seperti begitu harus dilindungi. 依照我们的这个的信仰呢，当一个的人犯罪的时候，是应该要被保护起来的。 Supaya panah api dan juga masalah daripada si jahat tidak akan kena pada dia, harus dilindungi. 以致呢这些恶子啊，他的那些箭头射过来的时候，他会得到这个的保护。 Apa yang dilakukan mereka percaya bahwa darah binatang itu bila dipotong dan dicurahkan akan melindungi orang itu. 我们相信呢，就是那个动物的血啊，当它被杀了流那个血的时候啊，就会保护那个犯罪的人不会被这个恶子的箭射中。 Supaya bila panah api ataupun itu hukuman sampai atau tolah atau kutuk datang kepada orang itu, darah itu akan menetralkan dia menjadi sejuk. 这个的动物的血呢，就是它会冻结那些来自恶者的那种火箭呐、那种攻击啊等等，就把它这种攻击冻结了。 Malang-malangnya apabila orang itu terbuat salah lagi, maka perlindungan itu expire. 如果当然跟 Unfortunately. 非常不幸的，如果这个的人再犯罪呢，这个的保护罩就没有了。 Bila perlindungan itu expire, harus dibuat lagi balik. 如果这个的保护罩过期了啊，他又要再找一个新的保护罩。 10 kali buat salah, 10 ekor babi harus dipotong. 如果10次他做错呢，就有杀10条猪。 Kalau tidak cukup babi, harus 1 ekor babi equal to 2 ekor ayam. Kerana kakinya 2 jadi 4. 如果不够猪杀的话呢，就是要1条猪用2只鸡来攻击鸡来代替，因为1只鸡有2个脚，所以2只就等于4只脚。 Bayangkan kalau Anda adalah bangsa saya, banyak kali buat salah, banyak babi jadi kurban. 如果你想象，如果你是我们这个族群的话呢，会有很多猪要被杀掉，因为我们做错了。 Daripada dimasak jadi bakoti, akan jadi kurban dan tidak boleh dimakan. 因为它成为那个的牺牲品，不能够成为我们的巴古德，不能够拿来吃的意思了。 Itu akan berterusan kerana tidak ada yang sempurna, sentiasa buat salah. 这个的事情呢，就是不断的会在重复的，因为没有一个完美解决的方式。 Mengapa dia berterusan? Sebab orang yang di dalamnya tidak berubah, dia akan terus-menerus buat dosa lagi. 为什么会不断的重复呢？因为人性里面呢是软弱的，他会不断的犯罪，不断的犯罪。 Tetapi apabila Yesus Kristus diterima di dalam hati seseorang, dia akan mengubah orang itu dari dalam, transform from within. Dan akhirnya dia tidak akan terus-menerus melakukan dosanya kerana dia tahu dia dipimpin oleh Tuhan. 当一个的人他心里面接受耶稣基督过后呢，他的生命转化来过后呢，他就不再去犯罪，因为有什么呢？有圣灵来引导他们。 Darah Yesus Kristus itu tidak pandai expire apabila menebus kita daripada dosa-dosa kita. 耶稣基督的这个的赎价呢是不会过期的。 Dia hanya disalibkan 1 kali di atas kayu salib untuk menebus kita, bukan saja melindungi kita,
tetapi mengubah dari dalam. 他一次的受死呢，就是完成这个的赎价，也是他不单只是保护我们，也是在引导我们。 Daripada berharap kepada kebenaran manusia untuk memelihara kekudusannya, kita berharap kepada pembenaran daripada Allah untuk mengisytiharkan kita benar dan tidak bersalah di hadapan Tuhan karena Yesus Kristus. 弟兄姐妹与其我们期望人的方式，倒不如我们期望耶稣基督的宝血来赦免、来遮盖我们。 Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9 dikatakan, kamu telah diselamatkan dengan kasih karunia-Nya melalui iman. Ini bukan daripada kamu sendiri, tetapi adalah karunia Allah, bukan karena usaha amalmu, supaya tidak seorang pun yang dapat bermegah. 在以弗所书第2章9到8节里面说到，你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是上帝所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。 Ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Efesus, dan gambar yang ada di ini saya ambil di Efesus berapa tahun lalu, 2 tahun lalu mungkin ya. 这段的经文呢，就是当时候的耶稣基督的使徒保罗呢，就是写信给以弗所书来提醒他们的这些图片，也是当时我在以色列的时候所拍下来的照片。 Jadi bagi anda peminat Chelsea ataupun yang suka jenama Nike, yang di bawah itulah itu asal usul perkataan Nike itu. 弟兄姐妹如果你是切西尔的足球，切西尔的球迷，或者是你是很喜欢 Nike 这个的牌子的，其实你看下面那个的图片就是那个图片就是那个 Nike 的 Just Do It 的那个发源地。 Just Do It, betul itu. Just Do It itu diwa kesuburan. Ya, patungnya masih ada di Efesus sampai pada hari. Jadi I took the photo hanya untuk mengingatkan kita bahwa siapa peminat Chelsea, Just Do It, tapi itu ada asal usul diwa. 我拿这个的照片的原因呢，就是要提醒那些喜欢这个Nike 的牌子啦，或者是这个切西尔足球队的，就是Just Do It 虽然这个词句听起来是很完美的，但是这也是来自民间的神的。 Jangan pula kamu balik daripada kebaktian ini buang semua kamu punya baju atau kasut atau tupi yang Just Do It. 当然我不是叫你回到去，你要把所有的Nike 牌子衣服鞋子帽子全部丢掉。 Saya peminat Liverpool, tapi anak saya perempuan suka Chelsea. 我就是很喜欢利物浦的，但是我的女儿呢就很喜欢这个切斯尔。 Dia sedang dalam penerbangan balik dari KL sekarang, nanti 9:30 saya ambil dia di airport. Tidak boleh bergaduh Liverpool sama Chelsea hanya kerana Just Do It. 他大概9点他现在这个在空中飞着回来，我等下会接他我们回到来，虽然是2个不同的球队，但是我们也不能够吵架了，就是Just Do It 就做就是了。 Tapi ini memperingatkan kita tentang anugerah Tuhan, bukan kerana kebaikan kita atau dewa-dewa yang lain, tapi kerana Tuhan sendiri yang telah berkorban di atas kayu salib untuk kita, sehingga kita diselamatkan, dibersihkan dan ditebus daripada dosa-dosa kita. 当然，弟兄姐妹这个的经文呢，提醒我们呢，我们不是因为我们有做的有多好，或者是做了很多伟大的事情，这个得救呢，是因为神的恩典帮助我们更来到神的面前，我们的罪就得到赦免。 Sehingga walaupun kita bersalah, walaupun kita berdosa, Tuhan mau melepaskan kita daripada keberdosaan itu supaya kita diisytiharkan benar, tidak bersalah karena hubungan kita dengan Yesus Kristus. 虽然我们有犯罪，但是借着耶稣基督，上帝所为我们预备这个的羔羊所牺牲的，好让我们在神的面前，因着耶稣被称为义人，被宣告为一个无罪的人。 Jadi orang berdosa, orang bersalah boleh masuk surga kalau mereka menerima pembenaran daripada Allah itu sendiri melalui Yesus Kristus. 一个的罪人呢，他可以进到天堂里面去，但是条件就是他必须要有神的义，就是接受耶稣基督成为他个人的救主。 Perkara kedua yang menyebabkan orang berdosa boleh masuk surga adalah kerana penebusan Allah di dalam ayat 25 dan 26. 第二呢，就是上帝的救赎。 The righteousness of God, and secondly is the redemption of God. 第一呢就是上帝的义，第二就是神的救赎。 Di dalam Roma pasal 3 25 sampai 26 dikatakan Allah menjadikan Yesus kurban pendamaian supaya dengan kematiannya dosa orang yang beriman kepadanya diampunkan.
Allah berbuat demikian untuk memperlihatkan keadilannya kerana pada masa silam Allah bersabar terhadap dosa manusia dan tidak menghukum mereka. Tetapi sekarang dia bertindak terhadap dosa untuk menyatakan keadilannya. Allah menunjukkan bahwa dia benar dan membenarkan semua orang mereka yang beriman kepada Yesus. 第25、26节这里说到，上帝设立耶稣作为挽回祭，是凭着耶稣的血，借着人的信，要显明上帝的义，因为他用忍耐的心宽容人现实所犯的罪，好在今时显明他的义，使人知道他自己为义，也称信耶稣的人为义。 Kalau tadi orang yang berdosa diisyaratkan benar tidak bersalah oleh Tuhan kerana pengorbanan Yesus Kristus. Bagian kedua ini berbicara tentang memperdamaikan di antara Tuhan dan manusia di dalam Yesus Kristus. 如果刚才我们讲到人因着耶稣基督我们的罪被赦免，那么接下来我们就讲到我们与神那个的和好。 Tuhan sayang pada kita. 神爱我们， Tetapi Tuhan tidak suka dosa yang ada di dalam kita. 但是人就不喜欢神就不喜欢人里面的那个的罪行。 Untuk sayang kembali dan berdamai kembali dengan Tuhan, dosa di dalam kita harus dibersihkan. 神不喜欢我们的罪性，所以我们必须要与神和好的话，我们里面的那个罪性呢，必须要被洁净。 Dan itu tidak dapat dilakukan oleh manusia sendiri. 当然，这个是人无法自己做到的。 Dia hanya dapat dilakukan oleh Tuhan untuk membersihkan kita daripada dosa kerana hanya Tuhan yang tidak berdosa. 那个只有神可以做得到，神可以洁净我们里面的这个的罪性，因为神是无罪的。 Dan untuk melakukan itu dalam ayat 25, Yesus berkorban menjadi pendamaian di atas kayu salib untuk kita. 因着如此呢，耶稣基督就要牺牲在这个十字架里面，用他的宝血来挽回我们。 Waktu Yesus mati di atas kayu salib dan mencurahkan darahnya, darah itu telah menyucikan kita daripada dosa-dosa kita. 弟兄姐妹，当耶稣基督他钉在十字架的时候呢，他流出那个的宝血，就是要来洁净我们过去的罪性。 Ayat 26 berbicara tentang mereka yang beriman kepada Yesus, maka dosa mereka diampuni dan dibersihkan. Beriman 26. 在第26节这里说到呢，就是那些应信耶稣基督的人，就是被称为义，他的罪就得到赦免。 Apabila masalah dosa telah diselesaikan di dalam seseorang, maka hubungannya dengan Tuhan akan berbaik semula. 当一个的人他里面的那个罪被洁净了过后呢，他就可以与神恢复那个的关系。 Selagi kita ada masalah dengan seseorang, maka kita tidak boleh berdamai dengan seseorang itu. 如果我们与其他人有那个的摩擦，或者是有就是不爽时，我们就无法有那个的平安，那个的和好。 Apabila masalah di dalam orang sudah selesai, maka baru dua orang boleh bergabung semula. 只有那个人的心里面被洁净了过后呢，那个的恨放下了过后，这两个人才能够和好。 Demikian juga keadaannya dengan Tuhan dan manusia. Selagi masalah dosa tidak diselesaikan di dalam hati manusia, maka dia tidak boleh berdamai dengan Tuhan. 我们人与神的关系也是如此。如果人的心里面的罪没有被赦免的话，没有被洁净的话，那么他无法与神恢复那个的关系，无法与神和好。 Masalah dosa itu hanya boleh diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib dengan darahnya yang kudus. 那个的罪呢，就是只有耶稣基督为在十字架上为我们所流的宝血，只有他的宝血能够洁净我们的罪。 Dan apabila itu sudah selesai, barulah kita boleh berdamai semula dengan Tuhan melalui penebusan Allah. 只有如此呢，我们才能够与神恢复那个的关系，与神和好。 Oleh sebab itu dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 dikatakan Allah menjadikan dia yang tidak mengenal dosa menjadi penanggung dosa untuk kita, supaya dalam dia kita diperbenar oleh Allah. 在哥林多后书5章21节这里说到，上帝使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为上帝的义。
Dia, Yesus Kristus yang telah menanggung semua dosa kita, sehingga bila sampai di atas kayu salib, dosa kita telah diampuni oleh Tuhan. 耶稣基督他担当了我们人所有的罪，钉在十字架上，以致我们能够在神的面前被称为义人，得到赦免。 Semua yang beriman kepada Yesus Kristus, percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dosa mereka telah diselesaikan di dalam Yesus Kristus. 每一个相信耶稣基督的人呢，就是耶稣基督用他的宝血会赦免洁净我们的罪，以致我们在神的面前呢，我们是一个无罪的人。 Yesus satu-satunya jalan penyelesaian dosa di antara manusia dengan Tuhan. 耶稣基督呢，就是那个唯一的道路，就是解决人性里面的罪，以致我们能够到神的面前，与神恢复那个的关系，并且和好。 Karena Dia yang telah menanggung dosa-dosa kita di atas kayu salib, satu-satunya penebus yang telah menanggung dosa kita di atas kayu salib. 因为只有耶稣基督，他是唯一一个钉在十字架上，他的这个的牺牲呢，能够完成这个的赎罪祭，以致我们的罪得到赦免。 Di dalam Yesus Kristus, orang berdosa boleh masuk surga. Orang berdosa boleh masuk surga. 在耶稣基督里面呢，如果人一个人犯罪，他可以进天堂， Karena Dialah penebus kita. 因为耶稣基督就是那个救赎我们的救主。 Yang ketiga dan terakhir adalah pengharapan Allah. 第三呢，就是上帝的要求。 Dikatakan di dalam ayat yang ke-27 dan 28, dengan demikian apakah yang dapat dibanggakan? Tidak ada sama sekali. Adakah melalui ketaatan akan hukum Taurat? Tidak, tetapi melalui iman. Ayat 26, kerana kami yakin bahwa manusia diperbenar atas iman kepada Yesus Kristus, bukan kerana dia mengamalkan apa yang diwajibkan oleh hukum Taurat. 在27、28节这里说到，既是这样，哪里能夸口呢？没有可夸的了。用何法没有的呢？是用立功之法吗？不是，乃用信主之法。所以我们看定了，人称义是因着信，不在乎遵行律法。 Secara singkatnya, kita tidak boleh masuk surga hanya kerana mengamalkan perbuatan-perbuatan baik. 简单的来说呢，我们进入天堂不是因为我们在生活里面做了有多少种的好事等等， Ataupun mentaati hukum-hukum agama semata-mata. 或者是就是遵行一些宗教的教导等等。 Saya pernah menginjil seseorang dan saya tanya dia, mengapa Yesus harus membenarkan engkau masuk ke surga? Mengapa Yesus membenarkan engkau masuk ke surga? 我曾经问过一个的人呢，就是我问他，为什么耶稣基督要让你进入他的这个天堂里面呢？ Dan orang ini terus menjawab saya tidak cash, dia kata. Tidak cash, no cash. 我没有现金。cash kan cash。 Ya, dia pikir I'm a good boy, dia kata. 他就认为想着我是一个很好的人。 Menjadi anak yang baik belum tentu kita ini berkenan kepada Tuhan. 成为一个好人呢，不能够让我们在神的面前成为一个的义人。 Perbuatan baik kita tidak akan membawa kita masuk ke surga. Dia menjadi akibat daripada perhubungan kita dengan Tuhan. 我们做好事呢，无法使到我们进入这个的天堂里面。 Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jangan bersandar kepada keagamaan kita untuk masuk surga. Bersandar kepada Yesus Kristus yang telah menebus kita daripada dosa. 弟兄姐妹我要在这里鼓励呢，我们不要硬着我们的宗教用宗教来让我们进入天堂，我们必须要认识耶稣基督，并且接受他成为我们个人的救主。 Di dalam ayat 29, atau adakah Allah Tuhan orang Yahudi sahaja? Pasti tidak. Dia Tuhan bangsa-bangsa lain juga. Allah itu Isa, ayat 30, dia memperbenar orang yang bersunat melalui iman mereka. Demikian juga dia memperbenar orang yang tidak bersunat melalui iman mereka. Maka adakah kita memansuhkan hukum Taurat dengan iman? Sama sekali tidak, malah kita menegakkan Taurat. 29到31节，难道上帝只做犹太人的上帝吗？不也是做外邦人的上帝吗？是的，也做外邦人的上帝。上帝既是一位，他就要因信称那受割礼的为义，也要因信称那未受割礼的为义。这样，我们因信废了律法吗？断乎不是，更是坚固律法。
Ayat-ayat ini bercakap bahwa kita ini hanya dibenarkan di dalam Tuhan Yesus Kristus karena iman terhadap Yesus Kristus. 弟兄姐妹，在这个的经文里面呢，就提醒我们，我们能够被称为义呢，就是要在耶稣基督里面被称为义。 Pengharapan kita di dalam Allah ini adalah karena perbuatan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk kita. 神对我们的要求呢，就是耶稣基督在十字架上为我们所付上的一切。 Itu adalah seperti Anda yang haus dan melihat air satu botol seperti begini. Kalau Anda tidak minum, kehausan Anda tidak akan habis, tidak akan pulih dan tidak akan sembuh. 如果我们是口渴的话，但是你的眼前有一瓶水，但你不喝的话，这瓶水它不能够帮你解决你的口渴，只要你把它喝完，它就能够解决你的那个的口渴。 Demikian juga, walaupun kita tahu, walaupun kita kenal, walaupun kita dengar, walaupun kita bercakap mengenai Yesus, kalau kita tidak menerimanya dan tidak mengambil dia masuk dalam hati sebagai Tuhan dan Penyelamat dalam hidup kita, tanpa iman kita tidak akan mengalami penebusan dan pengharapan daripada Allah. 同样的，虽然我们是认识我们的上帝，我们知道我们的神等等，但是如果我们没有接受耶稣基督成为我们个人的救主的话，那么我们是无法在神的面前被称为一个的义人。 Kita perlu meletakkan iman percaya kita di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk dibenarkan oleh Allah dan akhirnya disiarkan tidak bersalah dan memiliki pengharapan daripada Allah. 弟兄姐妹，我们必须要应信耶稣基督，好像我们能够在神的面前被称为一个的人一个的义人，我们的罪也在神的面前，我们是被宣告一个无罪的人。 Saya masih ada sedikit waktu, saya mau cerita pengalaman memandu di Sandakan di Jalan Airport. 我要在这里要与弟兄姐妹分享我在上哪根的时候呢，就是我在上哪根就是驾着车去那个的飞机场。 Dekat-dekat dengan Bandar Prema, tiba-tiba kami nampak ada orang berlari laju-laju dengan beg bawa itu CD yang sampai jatuh-jatuh itu CD. 我就在上着这个的机场呢，在上的跟市里的 Prima 呢，就在附近看到一个的人呢，就是有在身上抱着一个的背包，然后有很多的 CD， 就一边跑，那个 CD 就跌在路上。 Tidak lama selepas itu kami nampak ada 2 orang polis berlari juga kejar. 过了不久呢，我们又看到有2个的警察也是在追赶在跑着。 Kemudian saya berhenti dengan istri saya di tepi jalan. Saya kata, Tuhan, kenapa itu orang lari? Saya kata. 我就停下车来跟我的太太，我们就问这个的警官警官为什么那个的人要逃跑呢？ Itu polis jawab saya, dia kata, saya pun tidak tahu, lain yang kami kejar, lain yang lari, dia kata. 那个的警官就回答我说，我也不知道我们追着另外的人，但是他就是自己要跑。 Mengapa dia lari? Sebab dalam hatinya ada rasa bersalah nampak polis. 为什么他要跑呢？因为可能心里面我们讲就是心里面有那个的追究所以他看到这个警察他要跑。 Polis itu kata bukan kami kejar dia, lain yang kami kejar, dia pula lari, dia kata. 那个的警察讲，我们其实不是要追他的，我们要追另外一个人的，但是他就自己要逃跑。 Mengapa dalam hati selalu ada rasa bersalah dalam hidup kita? 为什么在我们的心里面呢，常常会有那个的内疚感、罪疚感等等呢？ Kalau kadang-kadang sebagai seorang Kristen pun kita diperingatkan dengan masa lalu kita. 有时候我们做了基督徒很久，我们也会被提醒，以前的那事情。 Macam kita tidak rasa yakin yang Tuhan telah mengampuni kita. 好像我们就是不相信神会已经赦免了我们。 Macam kita tidak rasa yakin yang Tuhan telah mengisytiharkan kita tidak bersalah di hadapannya. 好像我们不相信神已经在他的面前宣告我们是无罪的。 Kalau di sudut sana orang bercerita-cerita mengenai suatu perkara, tersebut suatu tajuk yang mungkin menyentuh hati kita. Walaupun mereka tidak bercakap mengenai kita, kita pula yang terasa. 好像一般的人可能他们在讲着一些对话的时候，我们听到有几个字眼，感觉好像是在讲着我们自己呢，我们就会觉得，哎呀，是不是在讲着我等等？ Sebab di dalam hati ada sesuatu yang menuduh kita. 因为在我们的心里面呢，就有一个的控告我们的声音。 Tapi kalau Yesus telah membebaskan kita, menebus kita, maka kita merasa tidak lagi rasa bersalah,
di hadapan Tuhan dan di hadapan orang lain. 但如果耶稣基督他的这个的宝血救赎了我们，赦免了我们，我们在神的面前呢，我们是被宣告为一个的无罪的人。 Bukankah dulu saya pernah menceritakan cerita mengenai orang yang naik dalam bas Econ? 我曾经有分享过，就是一个的人他上这个的有冷气的巴士。 Tidak tahu kamu masih ingatkah tidak, tetapi ada dalam bas Econ ramai penumpang tiba-tiba bau kantut di dalam. 因为我应该是有跟你们分享过，就是我在巴士里面呢，我分享那个的故事，就是巴士里面有很多的人，然后突然间就有那个臭屁就是飘在整个的巴士里面。 Apa itu kantut dalam bahasa Cina? 臭屁， Copi. 臭屁，是可以讲的，是可以讲的。这个是ini yang paling soft punya ini. Ya, jadi itu konduktor, dulu ada konduktor kan, yang tukang jual tiket itu. Dia tanya, siapa yang kantut? Tiada mengaku. 因为以前巴士是有售票员的，所以他很大声的问谁在巴士里面放屁。 Jadi lepas itu dia berbincang sama itu driver dan selepas setengah jam, 1 jam kemudian baru driver bertanya, konduktor, siapa yang semua sudah bayar tiket kah? Dia kata. 因着找不到那个的人呢，这个的售票员就跟那个的司机就在那边讨论，大概半个小时、1个小时过后呢，这个的司机呢就问这个的售票员，是不是每一个人都已经还了这个的车票？ Dan itu konduktor kata, semua sudah driver sudah bayar tambang, dia kata tiket itu tambang. 这个售票员说每个人都已经买了那个的票了。 Dan itu driver kata ada 1 orang yang belum bayar tambang. 他讲那个的司机就告诉这个的售票员说，有1个的人没有还这个的车费。 Konduktor itu terus bertanya, driver siapa yang belum bayar tambang? Dia kata. 这个的售票员呢就问这个的司机谁还没有还钱？ Driver kata yang kantut tadi belum bayar tambang. 就是那个还没有还钱的人呢就是那个放屁的人他还没有还这个的票钱。 Tiba-tiba 1 orang berdiri di tengah-tengah bas. 突然间呢有一个人在那个巴士里面站起来。 Driver, kalau cari makan juga. Tapi jangan tuduh orang sembarangan. Saya sudah beli tiket bayar tambang. Ini tiket saya, dia kata. 那个人站起来呢，就向这个的司机说：“司机，如果你要找车，就专注你的工作不要乱的诬陷人。我已经买了这个的车票这个的车票，然后给这个的司机看了票。” Driver itu kata, saya tahulah semua sudah orang bayar tambang, tapi sekarang saya tahu lagi yang kau yang kantut tadi, dia kata. 那个的司机就向这个的人回答说：“其实我已经知道所有的人已经买完这个的车票，但是我现在就知道是谁在这个巴士里面放屁。” Saudara, jangan sampai Tuhan expose keberdosaan kita karena kita menyembunyikan dosa kita daripada Tuhan. 弟兄姐妹，不要等到神来去到expose， 就是好像类似挖掘或者是发现我们心里面隐藏的罪。 Lebih baik mengaku di hadapan dan izinkan Tuhan membenarkan kita, mengisytiharkan kita, dibenarkan diisytiharkan tidak bersalah karena kita telah mengakuinya di hadapan Tuhan. 最好就是早早的来到神的面前来认我们的罪，以致我们在神的面前，神是宣告我们是因着信耶稣基督，我们被称为义人，我们是一个无罪的人。 Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita yang ada di dalam Kristus, kita yang ada dalam Kristus ini diisytiharkan tidak bersalah oleh Tuhan karena anugerah Allah. 弟兄姐妹，因着上帝的恩典呢，我们借着耶稣基督被宣告无罪了。 Hargai kebaikan Tuhan ini melalui hidup kita yang Tuhan telah tebus dan Tuhan telah bebaskan daripada hukuman dosa. 让我们用我们的生命来感谢那位充满恩典、赦免我们的罪的上帝。 Kalau Tuhan sudah mengisytiharkan kita tidak bersalah karena perbuatan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk kita, hargai kebaikan Tuhan itu dengan gaya hidup kita, cara hidup kita di hadapan Tuhan. 弟兄姐妹如果神已经透过耶稣基督所做的一切，已经宣告我们是无罪的，我们不单只要用我们的生命来去到正义，我们也要用我们的生命来为神做见证。
Untuk menghargai dan berkenan kepada Tuhan setiap waktu, kita memerlukan iman di hadapan Tuhan. 弟兄姐妹我们怎么样的在每时每刻用我们的生命来向神感恩呢？ Dan iman itu kita akan pelajari minggu depan 这个就是下个星期我们要学习的其中一个的信心 melalui tajuk ini, Faith Like Abraham. 就透过这个的主题如同亚伯拉罕的信。 Saya akan berada di kebaktian bahasa Inggris, tidak dari sini saya percaya apa dari Anda akan mengungsikan Faith Like Abraham next week. 我相信下个星期虽然下个星期我是在英文堂，但是我相信下个星期的讲员呢，会让我们更明白如何从亚伯拉罕的信当中来去到学习。 Saya akan berbicara di bahasa Inggris minggu depan mengenai promising faith, persistent faith, dan powerful faith minggu depan. 我下个星期呢会在英文堂里面讲到这个应许的信心这个维持那个的信心，还有那个信心的能力。 Mungkin Padri Anda akan ada outline yang lain, tapi ingat untuk sentiasa berkenan di hadapan Tuhan sebagai orang yang disiarkan tidak bersalah di hadapan Tuhan, kita memerlukan iman seperti Abraham. 弟兄姐妹，也许我们下个星期是分享不同的大点，但是无论如何，我们都要在耶稣基督里面，因着耶稣基督所为我们成就的，我们在神的面前是被宣告为一个无罪的人。 Jumpa Anda minggu depan dan kiranya Tuhan berkati mari kita berdiri bersama di hadapan Tuhan. Positif akan memimpin kita menyembah Tuhan. 下个星期见，弟兄姐妹让我们在这个时刻一起站立起来，我们要用这首的诗歌来做回应。